isu JUSA dan TURUS, isu pelantikan pegawai di peringkat JUSA dan TURUS yang akan dibuka kepada mereka terdiri daripada orang-orang luar, termasuk untuk membawa masuk golongan daripada sektor swasta, dan juga memungkinkan untuk pelantikan daripada orang-orang politik yang juga akan boleh menduduki jawatan-jawatan tersebut. Yang keduanya sedikit ulasan berkaitan dengan Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Jadi saya pergi kepada yang pertama. Isu ini timbul iaitu berkaitan dengan isu JUSA dan TURUS yang akan dibuka kepada kepakaran luar. Disebut ini adalah kepada kepakaran luar yang mungkin akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang ini. Kepakaran luar ini saya melihat pada dua lah, iaitu pada sektor swasta, daripada sektor swasta yang akan dibawa masuk ke dalam pentadbiran awam di negara kita ini. Yang keduanya ialah memungkinkan, saya katakan tadi, ialah pelantikan politik untuk mengetuai jabatan-jabatan dan institusi tertentu di dalam negara kita, seperti mana yang sudah pun berlaku sekarang ini, iaitu ketua pengarah di peringkat jasa dan seranta. Dua jawatan ketua pengarah jasa dan seranta adalah merupakan lantikan politik. Jadi bermakna bahawa dalam isu JUSA dan TURUS yang akan dibuka kepada kepakaran luar ini juga memungkinkan bukan sahaja mengambil kepakaran seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan, iaitu kepakaran daripada sektor swasta, tetapi juga merupakan terdiri daripada orang-orang politik yang tersisih daripada ataupun mulai menurun politik mereka, lalu cara untuk nak menyelamatkan mereka itu daripada sabotas parti pemerintah UMNO dan Barisan Nasional, maka akan ditempatkan mereka itu ke dalam peringkat mengetuai jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian, iaitu di peringkat JUSA dan juga TURUS. Jadi ingin saya katakan bahawa tindakan ini menggambarkan satu yang sangat serius, iaitu kehilangan kepercayaan kerajaan kepada sektor awam ini, khususnya kepada mereka-mereka yang terdiri daripada pegawai tinggi di peringkat sektor awam ini. Ini satu ketidakkepercayaan, krisis kepercayaan politik Barisan Nasional terhadap kerajaan. Dan saya melihat bahawa dia bukan sahaja dilihat kepada soal di peringkat JUSA dan TURUS, tetapi sebenarnya kepada sektor awam secara keseluruhannya. Apabila JUSA dan TURUS itu akan dibuka kepada kepakaran luar, bermakna bahawa peluang kepada pegawai PTD di peringkat yang bawah ini, yang baru, yang muda ini, tak mungkin berpeluang untuk menduduki jawatan JUSA dan TURUS untuk mengetuai di peringkat jabatan ataupun di peringkat kementerian sebagai ketua setiausaha kementerian ataupun sampai kepada peringkat ketua setiausaha negara. Dan ini bagi saya bahawa ia menunjukkan ketidakkepercayaan kepada kemampuan penjawat awam yang sedia ada untuk mengisi jawatan-jawatan kanan berkenaan pada masa yang akan datang. Sekiranya dibuka kepada kepakaran luar, bermakna sektor awam akan dipimpin oleh seseorang yang tidak mempunyai kemahiran dan kepahaman jelas mengenai hal ehwal atau selok-belok pentadbiran kerajaan. Dan ini sangat berbahaya kepada negara kita. Sebab itu saya katakan bahawa kalau dengan cadangan yang dibuat oleh kerajaan ini, memungkinkan bahawa Tony Fernandez, iaitu tokoh yang sangat kontroversi dalam isu MAS dan Air Asia ini, berkemungkinan tidak mustahil bahawa beliau juga akan diambil untuk menduduki di peringkat JUSA dan TURUS untuk mengetuai mana-mana jabatan ataupun kementerian, mungkin sampai kepada peringkat ketua setiausaha
ketua setiausaha negara. Sebab saya katakan bahawa dalam isu emas yang diambil oleh Air Asia itu menunjukkan bagaimana kekaguman kerajaan kepada Tony Fernandez sendiri, dan ini saya katakan bahawa memungkinkan bahawa satu hari nanti bahawa ketua setiausaha negara ataupun paling tidaknya ketua setiausaha kementerian-kementerian ataupun ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam ialah merupakan Tony Fernandez, iaitu orang kuat kepada Air Asia. Jadi bagi saya bahawa ini bermakna bahawa sektor awam akan dipimpin oleh seorang yang tidak punya kemahiran dan kepahaman jelas mengenai hal ehwal dan selok-belok pentadbiran kerajaan. Dan dalam keadaan jawatan Jusah dan Tulus ini berpotensi dikontrakkan, apa pula jaminan dari segi rahsia kerajaan untuk tidak terbocor. Jadi saya katakan bahawa kaki tangan awam ni, sektor awam ini sampai kepada peringkat pegawai tertinggi ini, sehingga mereka berpencen pun, mereka sudah bersara pun, mereka tetap berpegang pada kerahsiaan sewaktu mereka menjalankan tugas. Tetapi apabila jawatan itu boleh dikontrakkan kepada orang-orang seperti mana Tony Fernandez umpamanya, saya katakan ini kemungkinan yang boleh berlaku, ataupun kepada mana-mana CEO yang dianggap hebat menerajui sektor swasta, bermakna bahawa tidak ada satu jaminan dari sudut kerahsiaan negara dan kerahsiaan kerajaan itu akan dapat dikawal. Oleh sebab itu bagi saya bahawa ini juga adalah ekoran kesan daripada cadangan-cadangan yang timbul dalam Perhimpunan Agung UMNO sejak daripada dahulu lagi, apabila cadangan-cadangan yang meminta GLC di negara kita ini hendaklah diterajui oleh mereka yang berjiwa UMNO, Sebab itu saya katakan tadi bahawa kemungkinan yang kedua ialah selain daripada sektor awam seperti mana daripada sektor swasta seperti mana Tony Fernandez yang mungkin dilantik di dalam sektor awam ini, ialah kemungkinan juga daripada lantikan-lantikan politik yang akan dibuat. Kalau daripada sektor swasta yang mungkin dilantik ialah mungkin pengurusi eksekutif NFC. Kalau tidak pun Tony Fernandez, saya katakan bahawa daripada sektor swasta kemungkinannya daripada executive chairman NFC, iaitu suami kepada Datuk Syaridat, yang kemungkinan akan dilantik menjadi ketua pengarah perkhidmatan awam ataupun apa-apa dalam peringkat ketua setiausaha kementerian dan juga ketua setiausaha negara. Tetapi yang keduanya yang saya katakan bahawa kemungkinan lantikan-lantikan politik yang akan mengepalai dan menerajui sebagai nak menutup mulut mereka daripada mensabotas dan mengkhianati Parti UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu berkemungkinan orang-orang yang akan bakal terpinggir daripada arus perdana politik UMNO dan Barisan Nasional, yang kemungkinan Datuk Syaridat sendiri, kemungkinan Datuk Syaridat juga berpeluang untuk dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menduduki apa-apa jawatan dalam sektor awam di peringkat Jusah dan juga di peringkat Tulus ini. Jadi begitu juga orang-orang seperti mana yang saya meramalkan bakal terpinggir ialah ahli parlimen Pasir Salak umpamanya, sama seperti mana Tan Sri Isa Samad, orang-orang yang sudah terpinggir daripada arus perdana politik Barisan Nasional maka diberikan sebagai pengurusi Felda. Begitu juga dengan Tajudin Ramli diberikan sebagai pengurusi Feltra. Kemungkinan selepas ini mereka bukan hanya sebagai chairman ataupun pengurusi kepada GLC ini kepada syarikat-syarikat milik kerajaan, tetapi mereka juga berkemungkinan akan ditempat sebagai orang penting dalam sektor awam di peringkat Jusah dan juga Tulus. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini sangat berbahaya apabila orang-orang daripada peringkat swasta, sektor swasta, lantikan politik yang bakal dibuat ini, bermakna bahawa ini akan merosakkan sektor awam di dalam negara kita. Jadi sektor awam kita ini akan mengalami proses kerosakan yang akan memburukkan lagi keadaan dan menambahkan lagi kecelaruan kepada masa depan pentadbiran awam di negara kita. Sebab saya katakan bahawa pelantikan itu dibuat secara kontrak dan mereka yang tidak perform akan dibuang. Sebab itu saya katakan bahawa
kayu ukur performance. Apa dia kayu ukur performance? Kayu ukur performance apakah sebab saya katakan bahawa kayu ukur performance hari ini dalam isu ini mereka nak mengatasi masalah dari segi pegawai pangkat tinggi yang sudah tidak inovasi, yang sudah tidak inovatif, yang sudah tidak mempunyai keupayaan dan sebagainya yang perlu diganti. Kita bersetuju, tetapi persoalannya ialah bukan mengambil orang luar, kepakaran luar untuk dimasukkan ke dalam sektor awam, tetapi harus diperbaiki mekanisme untuk menempatkan mereka-mereka yang benar-benar layak dalam sektor awam untuk mengetuai di peringkat JUSA dan juga di peringkat turus. Tetapi persoalannya hari ini ialah performance yang diambil daripada sektor awam untuk sampai ke peringkat JUSA dan turus itu bukan diambil kira performance sebenarnya, tetapi diambil kira daripada siapa yang mempunyai hubungan kuat, kabel politik dengan kerajaan sendiri, dengan peringkat orang-orang politik, dan juga kabel dengan ketua setiausaha negara. Jadi ini sangat berbahaya kepada pentadbiran kita apabila ini tidak diperbaiki. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya bersetuju untuk memberi peluang kepada golongan di peringkat sektor awam ini, di peringkat PTD yang muda-muda ini untuk naik ke atas. Tetapi mereka harus diberikan peluang. Mereka harus diberikan peluang melalui pengiraan performance yang sebenarnya. Sebab itu proses yang seharusnya dibuat sekarang ialah pembaikan kepada proses pemilihan pegawai untuk ditempatkan di peringkat JUSA dan juga di peringkat turus itu. Saya mengambil contoh isu krisis perlantikan ketua pengarah JKR. Isu pelantikan ketua pengarah JKR bermakna bahawa itu menunjukkan bahawa bukan diambil kira performance yang sebenarnya dalam nak melantik dan nak mengekal dan nak memindahkan seseorang pegawai. Bagaimana Judin, Datuk Judin, bekas ketua pengarah JKR yang mempunyai performance yang cukup baik, tiba-tiba dipindahkan ke CIDB. Satu pos yang tidak memerlukan kepada peringkat beliau untuk mengepalai. Sebab di peringkat CIDB itu dia hanya memerlukan peringkat yang lebih rendah daripada peringkat ketua pengarah JKR. Tetapi ketua pengarah JKR saya anggap bahawa itu diturunkan pangkat, walaupun selepas daripada berlaku krisis itu beliau telah ditawar dengan turus 3 yang lebih besar, daripada sebelum itu. Kerana itu sebagai jalan penyelesaian, sebab kerajaan tahu kalau dia mengambil tindakan mahkamah, maka kerajaan akan kalah kerana tidak mengikut prosedur yang sebenarnya. Jadi saya nak tunjukkan bahawa itu bukti mengatakan bahawa bagaimana proses pemilihan untuk menempatkan seseorang itu tidak dibuat secara yang baik, hanya mengambil kira orang-orang yang ada kabel dan orang-orang yang tidak sebulu dengan KSN ataupun tidak sebulu dengan politik menteri yang mengepalai satu-satu kementerian, maka mereka akan tersingkir dan mereka akan dipinggirkan daripada kedudukan di peringkat yang sebenarnya. Jadi ini yang saya katakan bahawa tindakan yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan tidak mengenal pasti apa masalah sebenarnya yang berlaku di dalam sektor awam itu sendiri. Jadi sebab itu saya minta kerajaan membatalkan hasrat ini dan mengekalkan proses yang sedia ada, tapi yang pentingnya ialah memperbaiki proses-proses itu dengan meletakkan bahawa performance yang sebenarnya bukan performance yang berasaskan kepada kabel politik ataupun kabel dengan kepimpinan di peringkat yang lebih atas. Pihak Mediafast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediafast, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.